Kenapa Wahabi tak mau mengaku Wahabi? Sebab nama ini sudah kotor dengan pembunuhan yang mereka lakukan. Ulama Islam bangkit 200 tahun, sekian ratusan buku ditulis tentang kesesatan aliran ini. Nama Salafi pula jajah seluruh dunia Islam hari ini dengan gelaran Salafiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba, kami rida Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum tu terima kasih pada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Imam, jawatan kuasa, para pegawai yang bertugas. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mula bercakap tentang bahaya Wahabi ini beberapa bulan yang lalu. Saya balik daripada Syria 2008. Kalau ada yang saya salah sebut tu, minta terus tegur. Letih. Tadi sampai ikon kereta rosak pula tengah jalan. Sampai tak sempat rehat tadi, terus sampai sini lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada 2008 alhamdulillah banyak topik yang saya sentuh dalam masyarakat. Dengan sekolah-sekolah menengah pun lebih ratusan ribu pelajar yang saya dah jumpa. Banyaklah topik saya cakap. Sampailah topik tanda kiamat, barzakh, syurga, neraka dan sebagainya. Kemudian saya melihat gerakan Wahabiyah yang tak mau mengaku nama Wahabi ini semakin membahayakan perpaduan umat Islam. Kereta Saga iklan WWY 9115 tak tutup lampu. Lagi tak boleh balik start ni. Apabila saya melihat tokoh-tokoh kumpulan ini yang menamakan diri mereka Salafi ataupun Sunnah, kumpulan Sunnah. Kalau baca WhatsApp mereka tu, kita kumpulan Sunnah takkan nak buat macam ni. Bukan saya ambil handphone dia baca, tuan-tuan.
Nah, saya tak pernah minta pun, benda tu orang hantar. Jadi Wahabiyah ataupun Salafi ataupun Sunnah setelah mengganggu dan mengkucar-kacirkan perkara-perkara furuk di dalam masyarakat Islam Malaysia dan seluruh dunia. Lebih 20 buah negara yang saya pergi, Jepun, macam-macam lah. Jadi saya tengok kumpulan ni tetap ada, rentak iramanya sama. Yang benda apa yang dia cakap, benda apa yang dia kelirukan, yang tu je. Perkara yang sama je yang dibawa dalam dan luar negara. Bila saya melihat sampai kepada tahap yang membimbangkan, termasuklah isu Mufti Kedah diberhentikan ataupun tidak disambung jawatan Mufti, ia juga ada kena-mengena dengan kumpulan ini. Ni saya sebut ni. Bila dah terlalu melampau dan bahaya, maka saya ambil keputusan untuk mula bercakap tentang bahaya kumpulan ini yang berselindung dalam masyarakat Islam di Malaysia ni, supaya masyarakat boleh membezakan insya-Allah di antara kumpulan yang mewarisi kebenaran daripada para ulama sejak 1400 tahun dengan satu kumpulan yang baru muncul dan mengeluarkan tuan rumah serta ahli keluarga tuan rumah daripada rumah kediaman mereka sendiri. Itu analogi lah, bukan maksudnya dia datang masuk rumah kita, dia halau keluar, dia kata ni rumah dia. Jadi bermula daripada beberapa bulan yang lalu saya mula bercakap tentang bahaya Wahabi ini dan setakat mana bahaya dia beserta dengan bukti yang saya akan bawa pada malam ni kepada tuan-tuan. Sedikit lah, maksudnya malam ni 1% lah daripada apa yang perlu kita tahu, tapi sama-sama kita kongsi untuk sama-sama kita tahulah perkara ni untuk kita menjaga ahli keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam dunia Islam hari ini umat Islam lebih kurang 1.5 bilion. Mazhab fiqh yang paling besar ada 4. Ada mazhab Hanafi, yang kedua paling besar mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Seluruh dunia Islam yang tu membentuk lebih kurang keseluruhan lah umat Islam yang ada di dunia ni. Itu mazhab fiqh. Kalau kita jumpa orang Pakistan, dia mazhab Hanafi. Kita jumpa orang Turki, dia mazhab Hanafi. Orang Cina, 60 juta Muslim di China, mazhab Hanafi. Orang Maghribi, Morocco, Tunis, Algeria, mazhab Maliki. Kemudian kita orang Indonesia, majoriti orang Syria, Syafi'i. Kemudian begitu juga dari sudut bacaan Al-Quran. Quran yang tuan-tuan tengok tu, di Malaysia kita baca berdasarkan mazhab Hafiz an Asim, dan sebahagian imam yang diambil dalam bulan Ramadan daripada luar, alhamdulillah sebahagiannya mahir dengan beberapa bacaan lain. Jadi tuan-tuan pendengar ada bacaan lain, maka yang tu bukan sesat, tu mazhab lain. Ada yang bacaannya Warash, ada yang bacaannya Kisai, ada yang bacaannya Hamzah, ada yang bacaannya Qalun. Yang kalau malam ni kita kali pertama dengar, betul ke ni?
Kan? Betul kan? Ada banyak jenis bacaan, dan bacaan dia pula berbeza dengan apa yang kita duk baca di Malaysia ni. Yang tu kepelbagaian mazhab dari sudut bacaan Al-Quran pula. Tuan-tuan sekalian, dari segi akidah, adakah dari segi akidah kita juga bermazhab Syafi'i? Syafi'i itu fiqh. Hanafi mazhab fiqh, Hambali mazhab fiqh, Maliki mazhab fiqh. Dari segi mazhab, dari segi akidah, semua yang bermazhab Syafi'i dan Maliki dari sudut fiqh, maka mereka bermazhab Asy'ariyah dari segi akidah. Kaedah ni, dalam dunia ini semua yang bermazhab fiqh Maliki dan fiqh Syafi'i, maka akidah mereka adalah Asy'ariyah. Tuan-tuan nak bukti, buka lah laman web mana-mana negara yang mazhab mereka ialah mazhab Maliki fiqh. Cuba tengok akidah dia Asy'ariyah. Universiti Zaitun di Tunis, antara yang tertua di dunia, dan Universiti Qazwin di Maghrib, Morocco, antara yang tertua di dunia. Mereka fiqh Maliki dan akidah Asy'ariyah. Semua yang bermazhab Hanafi pula, Pakistan 200 juta, Turki 70 juta, China 60 juta umat Islam, Hanafi ni. Kesemua yang bermazhab fiqh Hanafi, maka akidah mereka Maturidiyah. Saya tuan-tuan kata ni kali pertama dengar ni. Macam hak Quran tadi lah, pun kali pertama dengar juga. Kesemua yang bermazhab Hanafi dalam dunia Islam hari ini adalah bermazhab Maturidiyah dari segi akidah. Maka Syafi'i, Hanafi, Maliki mazhab fiqh, ketiga-tiga ini membentuk 95% daripada umat Islam dalam dunia ni. Maliki, Syafi'i, Hanafi membentuk 95% umat Islam dalam dunia ini. Bermaksud 95% umat Islam dalam dunia ini mazhab akidah dia adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa masalahnya? Masalahnya ialah aliran Wahabi yang baru lahir 200 tahun yang lepas, mereka menyebutkan di dalam buku akidah mereka, akidah Wahabi mereka, di dalam laman web mereka, daripada mulut mufti dan ulama-ulama mereka luar dan dalam negara, bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah akidah yang sesat lagi menyesatkan. Bahaya tak saya cakap ni? Bahaya lah. Ni rakaman ada apa semua kan? Ada bukti kah? Tuan-tuan nak luar negara ke bukti dalam negara? Nak bukti video ke nak bukti bertulis? Bukti video dan bertulis luar negara pun banyak, bukti video dan bertulis dalam negara pun banyak. Sebab tu saya berani sebut. Tuan-tuan, menyesatkan 95% umat Islam dunia ini yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu hampir kesemua mufti Islam dunia bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nak mudah faham, mufti di Malaysia, tuan-tuan buka laman web Jabatan Mufti Kedah, Jabatan Mufti Pulau Pinang, Jabatan Mufti Perak, Terengganu, Kelantan, sampai Sabah Sarawak. Apa akidah dia? Akan disebutkan dalam tu
Saya bacakan kepada tuan-tuan contoh. Satu contoh cukuplah. Satu contoh. Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, panjang ayat, telah bersetuju menerima cadangan takrifan berkaitan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu merujuk kepada ayat 1. Akidah dan Tauhid. Ni boleh buka ni, ini yang saya kata bukti ni. Akidah dan Tauhid berdasarkan pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mazhab Maturidiyah. Ni semua sesat. Macam mana? Bahaya ke tak bahaya? Kita nak duduk berkahwin, bermasyarakat dengan sekelompok kecil masyarakat yang berfahaman dan beraliran Wahabiyah yang menyesatkan akidah kita. Macam mana nak duduk dengan dia, tuan-tuan? Macam mana nak solat dengan dia, nak hidup dengan dia, nak bermasyarakat dengan dia, maka dia satu aliran yang ekstrim, yang bahaya, yang telah pun dikeluarkan secara berani oleh beberapa jabatan mufti dengan beraninya di Malaysia ni, antaranya Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Johor. Mereka telah menyeraikan tokoh-tokoh yang menyebarkan aliran ini dan tidak dibenarkan masuk ke negeri-negeri ini. Ada orang tahu, ada orang tak tahu maklumat tu. Oh, ada ustaz. Oh, dah kena sekat ustaz. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tahun ni 1438 Hijriah. Ni kita sampai malam ni bermaksud lebih kurang umat Nabi Muhammad. Ni bukan cerita Imam Mahdi, dia macam nak pergi tajuk tu kan. Ni nak cerita tentang di mana mazhab Asy'ariyah, mazhab fiqh Syafi'i ni mula muncul, Wahabi mula muncul ni di mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 1438 Hijrah sampai malam ni bermaksud kita kurun ke-15. Kita umat Nabi Muhammad yang hidup pada kurun ke-15. Ini dalam ilmu tarikh diajar. Saya sempat belajar 3 tahun dulu di Syria. Sekarang kurun ke-15. Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Kalau saya tersasul, betul kan? Letih di sini. Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. 500 tahun, 5 kurun. 1000 tahun, 10 kurun. 1400 tahun, 14 kurun. 1438, kurun ke-15. Okey. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Kita tahun ni, malam ini, tahun ini, kita 1438. Imam Abu Hanifah, ni saja contoh je ni. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat pada tahun 150 Hijrah. Kita nak tahu satu ulama itu daripada kurun mana, lihat tarikh wafatnya, baru kita sebut dia ulama kurun sekian. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-2. Imam Malik Ibn Anas wafat tahun 179, maka dia ulama kurun ke-2. Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, pengasas mazhab kita, wafat pada tahun 204 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-3. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas mazhab Asy'ariyah, wafat tahun 324, maka dia ulama kurun ke-4. Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, wafat pada tahun 505, maka dia ulama kurun ke-6. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf,
An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah, maka dia ulama kurun ke 7. Imam Ibn Taymiyah wafat pada tahun 728 Hijriah, maka dia ulama kurun ke 8. Al-Imam Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, maka dia ulama kurun ke 10. Macam itulah. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pengasas mazhab Wahhabiyah, wafat pada tahun 1206, maka dia ulama kurun ke 13. Sekarang kita kurun ke 15. Nampak tak? Inilah perjalanan umur umat Nabi Muhammad. Kalau kita nak mudah faham, baru kita nampak, oh jauh, oh Imam Syafi'i awal dulu, jauh, maksudnya tahun-tahun yang awal. Imam Abu Hanifah 150 Hijrah, oh awal dulu. Nak banding dengan Imam An-Nawawi 676, oh dah tengah ni. Kita nampak dah ulama duduk di mana. Lepas ni kalau baca sirah, sejarah Islam, kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Syria, baru tuan-tuan nampak duduk di mana. Kan? Para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW sendiri wafat tahun 11 Hijrah. Tuan-tuan kata, oh lagi awal. Lah Rasulullah 11 Hijrah. Kemudian Abu Bakar 13 Hijrah. Kemudian Sayyidina Umar selepas tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mazhab akidah kita ini mula muncul pada tahun 324 Hijrah, lebih kurang kurun ke 4. Dia juga mazhab yang awal. Abul Hasan Al-Ash'ari, dia yang asaskan akidah ini. Bermula daripada tahun 300 itu sampailah hari ini, malam ini 1438 Hijrah. Umur mazhab ini lebih kurang 1100 tahun, dan mereka ini digelar sebagai khalaf yang belakang ni. Lama tuan, 1100 tahun. Tempoh 1100 tahun ini ada ribuan ulama-ulama besar dunia Islam yang mazhab mereka juga adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada senarai nama, ratusan senarai nama para ulama yang mencapai tahap mujtahid. Tuan-tuan faham kan? Bukan imam mujtahid, bukan imam surau, imam masjid. Mereka yang mencapai tahap imam mujtahid, yang hidup sepanjang 1100 tahun ini, yang mazhab akidah mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Datang Wahabi hidup di belakang sana, dia kata Asy'ariyah Maturidiyah ni sesat. Antara kitab yang ada di luar negara, Naqdu Aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, pembatalan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, terbatal. Kitab tu bukan berusia 400 tahun. Mustahil untuk dia berusia 700 tahun, sebab dia baru dilahirkan. Kitab tu kitab moden ni lah. Kitab yang moden ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara imam besar yang kalau saya sebut kepada tuan-tuan yang berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, antaranya Imam Daraqutni. Tuan-tuan pernah dengar hadis riwayat Daraqutni? Orang selalu baca hadis, dia tahu. Okey, sebut masyhur sikit, Imam Al-Hakim. Ni ramai lagi orang kenal. Semua ni ada ratusan nama yang mereka ini menyebutkan dalam buku mereka secara langsung ataupun tidak langsung bahawa mereka adalah Asy'ariyah ataupun mereka adalah Maturidiyah. Imam Baihaqi, yang ni secara jelas mengarang kitab lagi, kitab akidah, bahawa dia adalah Asy'ariyah. Kan hadis riwayat Imam Baihaqi. Bagaimana tuan-tuan kita Wahabi adalah satu aliran
yang paling besar dosa mereka dengan menyesatkan akidah umat Islam yang paling besar di dalam dunia ini sepanjang 1200 tahun. Apabila mereka menulis dan bercakap tentang bahawasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah ni adalah akidah yang sesat. Sebab tu kita bercakap baru tuan-tuan nampak sampai di situ sekali bahaya aliran ini. Kalau tuan-tuan nak tengok video sekarang pun boleh tulis dalam YouTube, balik sekali pun boleh. Yang faham bahasa Arab boleh tengok ceramah daripada Dr. Uthman Al-Khamis dan sebagainya. Banyak lagi lah yang lain, puluhan lagi yang lain. Abu Ishaq, Ustaz Abu Ishaq ni hak luar negara lah kan. Dan kalau yang dalam Malaysia, tuan-tuan boleh type lah antaranya tajuk bukti penyelewengan akidah Asy'ariyah. Yang ni bahasa Melayu. Balik tulis, tengoklah siapa yang keluar, Arab ke Melayu. Kalau Melayu, Indonesia ke Malaysia. Tuan yang dirahmati Allah, sudah sampai satu tahap mereka berani untuk naik banner ceramah penyelewengan akidah Asy'ariyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berani untuk ceramah disebarkan dalam YouTube tentang tajuk-tajuk yang begitu sensitif, tajuk-tajuk yang begitu bahaya. Jadi Asy'ariyah ni kita lah tuan-tuan, yang mazhab Syafi'i fiqh, maka akidah mereka adalah Asy'ariyah. Selepas ni orang tanya, kita boleh sebut. Pengasas mazhab Asy'ariyah ini wafat tahun 324, kurun keempat. Kita nampaklah di situ, sudah lama tuan. Dan antara ulama besar Islam yang disebut oleh Imam Suyuti, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih bahawa setiap 100 tahun Allah akan menghantar ataupun memilih seorang daripada umat Nabi Muhammad di kalangan ulama yang akan menyusun semula, memperbaharui urusan agama ini. Bukan buat main agama baru, dia kita kata format balik lah, macam tu lah. Bukan buat main urusan baru dah, dia main susun balik. Setiap 100 tahun seorang. Mereka ni dinamakan sebagai mujaddid, bukan mujtahid lah. Mujtahid satu lagi, itu gelaran lain. Mujaddid, membawa pembaharuan setiap 100 tahun. Maka antara ulama yang memilih senarai mujaddid ini adalah Al-Imam As-Suyuti. Majoriti semua pernah dengar. Kalau sebut Imam Suyuti, semua pernah dengar. Imam Suyuti mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Kalau guna fatwa Wahabi, semua sesat, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi lagi semua orang kenal. Imam Nawawi, pensyarah terbaik kepada Sahih Muslim. Begitu juga pensyarah terbaik kepada, antara pensyarah terbaik kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia Syafi'i dan mazhab akidahnya Asy'ariyah. Majoriti muhaddis dunia Islam ini sejak 1200 tahun, mereka adalah di kalangan Syawafi'. Syawafi' ni jamak taksir kepada bermazhab Syafi'i. Hum minas Syawafi'. Majoriti ulama-ulama hadis dunia Islam 1200 tahun adalah Syafi'i, dan akidah mereka adalah, bila Syafi'i, akidah mereka mazhab Asy'ariyah. Imam Suyuti ini dia belakang sikit, tapi dengan kita pun lebih kurang 500 tahun lah, lebih kurang. Imam Suyuti, terkenal Imam Suyuti, diberi kelebihan oleh Allah mengarang hampir semua funun, hampir semua seni Islam.
fiqh, usul fiqh, nahu, usul nahu, tafsir, usul tafsir, hadis, mantik, balaghah, arud. Hampir ke semua seni Islam dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Hebat dengan Suyuti ni. Dia punya kitab dia lebih 500 jilid. Waktu bila dia karang tak tahu. Karamah. Imam Suyuti dia pilih. Dia kata bagi aku Mujadid umat Nabi Muhammad yang pertamanya adalah Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz. Itu mujadid pertama. Kemudian mujadid kedua Al-Imam Syafi'i. Imam yang mengasaskan mazhab fiqh kita, Muhammad ibn Idris Syafi'i. Yang ketiga kata Imam Suyuti Al-Imam Ibn Suraij. Yang keempat Al-Imam Baqillani. Yang kelima Al-Imamul Ghazali. Ni yang banyak disesatkan oleh Wahabi luar dan dalam negara. Imam Ghazali ni hati-hati. Bukan hati-hati dengan Imam Ghazali ni, hati-hati dengan pemikiran tu. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, U'jubatu Asrih, ulama gelarkan dia Hujjah Islam. Kata Imam Suyuti, mujadid kurun seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 Imam Ghazali. Mujadid kurun seterusnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mujadid seterusnya Imam Ibn Daqiqil Aid. Dan mujadid yang terakhir pada pilihannya adalah Al-Imamul Bulqini. Mula daripada Imam Ibn Suraish sampai Imam Al-Bulqini, kesemuanya mazhab akidah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah, mujaddid. Ni yang menyusun kembali urusan agama umat Nabi Muhammad sepanjang kurun ini. Mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang inilah yang disesatkan oleh Wahabi secara umum. Secara umum. Yang ni yang merisaukan kita, aliran ini. Jadi aliran ini dia muncul di Saudi, di sebuah tempat yang bernama Najd. Hari ini Najd itu adalah Riyadh. Di situlah lahir Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Iyalah, lahir di situ. Ayahnya Abdul Wahhab, orang besar, alim besar, qadhi di situ. Abangnya juga seorang ulama besar, Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Dia Muhammad bin Abdul Wahhab, abangnya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Belajar di kampung. Tuan-tuan, maklumat ni bukan saya hidup zaman tu, kan? Maklumat ni kita baca daripada buku dan kita dengar daripada para ulama. Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni dia belajar di kampung, kemudian dia keluar. Ketika dia menyambung pengajian di luar, waktu itulah dia mula mendalami kitab seorang imam yang wafat pada tahun 728 Hijrah, Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah ni lama lah, 728 Hijrah, maksudnya ulama kurun ke-8. Syekh Muhammad Abdul Wahhab 1206, ulama kurun ke-13. Bezalah. Cumanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mentelaah banyak buku-buku Imam Ibn Taymiyah. Dan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah seorang imam yang berpangkat mujtahid, tetapi seorang ulama kontroversi, kerana beliau mempunyai puluhan fatwa-fatwa yang kontroversi dan membelah ijma', melanggar ijma', melanggar keputusan 4 mazhab. Ni Imam Ibn Taymiyah. Jadi banyak fatwa-fatwa dia yang sebahagian fatwa-fatwanya keras, sebahagian fatwa-fatwa dia kontroversi.
Dan ratusan kali juga dalam penulisan Imam Ibn Taymiyah ini disebut dengan hukum bunuh, syirik, murtad. Banyak yang diulang begitu, kataan begitu. Maka rentak berfikir Imam Ibn Taymiyah yang kontroversi ini dihidupkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia nampak, kemudian dia tengok, dia berasa terpegun. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka dengan pendapat-pendapat Imam Ibn Taymiyah ni, dan akhirnya dia menghidupkan pendapat-pendapat ini, pendapat-pendapat yang ekstrim ni. Antara pendapat ekstrim Imam Ibn Taymiyah yang membelah ijma' ialah sesiapa yang menjaharkan usalli, semayang, maka dia akan diminta untuk bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, yuqtal, dibunuh. Sesiapa yang menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan tidak ada niat untuk ziarah masjid, maka perjalanan musafir itu dikira sebagai perjalanan maksiat. Ekstrim lah. Selain daripada ekstrim, dia juga melanggar ijma' fatwa tu. Jadi melihat fatwa-fatwa yang keras ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab dia nampak dia suka, dia bersetuju dengan fatwa macam tu. Maka dia hidupkan pemikiran Imam Ibn Taymiyah. Akhirnya dia bawa balik ke kampung beliau. Tentang sejarah ini juga saya dengar sendiri berjam-jam daripada mulut ulama mereka sendiri. Syekh Abu Ishaq, Dr. Nawaf Salim, Dr. Uthman Al-Khamis, Dr. Muhammad Al-Arifi. Berjam-jam saya dengar perjalanan hidup ni Syekh Muhammad Abdul Wahab yang saya sebutkan tadi. Akhirnya bila Syekh Muhammad Abdul Wahab dia bawa balik pemikiran ini untuk disebarkan di kampung, ia ternyata ditentang oleh semua para ulama yang hidup pada zaman itu. Lama lawan, termasuk ayahnya sendiri, Syekh Abdul Wahab Qadhi ketika itu. Abang beliau mengarang 2 buah kitab mengkritik dan menolak fahaman baru yang dibawa oleh adiknya Muhammad bin Abdul Wahab, dan benda tu sampai hari ini terbuku di dalam buku kitab. Antaranya Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab, adik dia sendiri. Buku. Dan antaranya buku yang kedua yang abang dia sendiri karang. Nampak tuan-tuan? Abang kepada pengasas mazhab ni sendiri karang, nama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Abang dia karang Sawa'iq Ilahiyah, panahan petir daripada Allah, bahasa kiasan lah, Firraddi alal Wahhabiyah, untuk menolak fahaman Wahhabiyah. Abang dia karang. Selain daripada 2 buah kitab ni, ada lagi 24 buah kitab lain yang dikarang oleh para ulama pada zaman itu dan zaman selepas itu untuk menolak fahaman congsang yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi tuan-tuan jangan rasa pelik kenapa sebahagian mufti-mufti di Malaysia, bukan sebahagian, semualah, melainkan satu saja, kesemuanya menolak aliran ni. Kenapa mereka menolak? Bukanlah ketiga-13 mufti Malaysia itu adalah ulama-ulama baru yang pertama kali menolak aliran ini, tetapi aliran ini telah pun ditolak sejak ia dilahirkan 200 tahun yang lalu. Pada zaman kemunculan dan pengembangan mazhab ini, sebanyak berpuluh-puluh buah kitab yang dikarang menolak fahaman ini. Anda faham kan? Bukan ulama kita baru tolak ni, daripada dia muncul. Dan hari ini siapa yang faham bahasa Arab, dia boleh tengok mufti-mufti besar dunia Islam di Syria, di Mesir, di Maghribi, di Tunis, di Pakistan,
mufti-mufti Islam kesemuanya menolak fahaman ini. Fahaman yang muncul ni, yang salah ni. Tuan-tuan, jadi daripada situ dia berkembang. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab ni setelah ditolak oleh para ulama, ayah dia sendiri, abang dia sendiri, mufti-mufti ketika itu, antaranya mufti Syekh Zaini Dahlan tu, dia lewat sikit, 1304. Syekh Muhammad Abdul Wahab 1206 kan. Antara mufti yang awal yang hidup pada zaman itu adalah mufti Muhammad bin Abdullah ibn Hamid. Dan dia pun karang kitab juga disebutkan tentang kebatilan mazhab Wahabi ni. Tuan-tuan sekalian, di Malaysia tokoh Wahabi 5-6 orang saya dengar dengan telinga saya tengok video. Dia sebut kata Wahabi ni sebenarnya adalah tuduhan dan ia tidak wujud. Wahabi ni saya rasa, orang tu lah sebut, dia kata saya rasa dia adalah hantu, sebab kami pun tak tahu siapa Wahabi. Jadi saya heran, kenapa nak nafikan Al-Wahabiyah ini satu gerakan yang memang wujud. Muhammad bin Abdul Wahab itu memang ada. Apabila disebutkan Wahabiyah, ia merujuk kepada gerakan yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan puluhan kitab yang dikarang oleh para ulama yang hidup pada zaman dia hidup dan selepas zaman itu. Sampailah zaman moden ini, bekas mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz di dalam sebuah buku yang menghimpunkan fatwa-fatwa beliau, apabila ditanya, wahai Syekh, ramai orang kata dekat kita ni Wahabiyah, apa pendapat Tuan Syekh? Ada dalam kitab Fatawa Nurun Ala Darbi. Ni yang saya sebut ni bukti ni. Ada dalam kitab Fatawa Nurun Ala Darbi bahawa Wahabiyah ini wujud. Wahabiyah ini merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dinafikan oleh tokoh-tokoh Wahabi dalam negara ni. Kalau luar mereka tak nafi sangat. Entah no? Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz dia sebut, wa hadzal laqabu huwa, laqab ataupun gelaran ini, bila orang tanya dia pun jawab. Kesemua fatwa-fatwa dia dihimpunkan dalam buku, diberikan judul buku Fatawa Nurun Ala Darb. Antara soalannya yang ni, Wahabiyah ni siapa wahai Syekh? Maka Syekh pun jawab, Wahabiyah ini adalah satu gelaran yang dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Hijaz satu ketika dulu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kumpulan yang digelarkan dengan gelaran Al-Wahabiyah adalah pejuang-pejuang tauhid yang membawa manusia semua kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah satu gelaran yang dibanggakan oleh setiap orang ketika itu. Maksudnya gelaran tu memang benda tu memang ada, memang siapa yang waktu tu Wahabi, maksudnya boleh saya Wahabi macam tu kan mudah. Kalau tokoh di Malaysia ni kita tanya macam mana ni, saya Wahabi, senang. Masyarakat pun tengok okey, senang. Ini bila kita tanya dia kata tak tahu, saya pun tak kenal. Dia kata Wasabi tahu, dia kata Wahabi dia 5-6 orang ni bila kita kata, dia kata tak pernah dengar pun. Orang yang menyebut Wahabi, mereka telah melakukan tuduhan besar. Ini antara benda yang disebut dengan mulut mereka kan. Saya kata kenapa tak mengaku benda ni wujud? Lah tuan-tuan buka lah fatwa Jakim pun, buka dalam Jakim dia akan tulis aliran Wahabiyah tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Mereka mudah membida'ahkan amalan umat Islam. Mereka tu Jakim ambil mana Wahabiyah? Hantu Wahabi. Cukuplah nafikan, tunjukkan diri kalian sebenar, kami Wahabiyah. Kenapa Wahabi tak mau mengaku Wahabi? Sebab nama ini sudah kotor, nama ini sudah tercemar dengan pembunuhan yang mereka lakukan, mensyirikkan umat Islam yang lain, mengkafirkan orang Islam yang lain, membida'ahkan umat Islam yang lain. Dah kotor. Ulama Islam bangkit 200 tahun
sekian ratusan buku ditulis tentang kesesatan aliran ini. Tukar kita salafi. Nama salafi pula. Jajah seluruh dunia Islam hari ini dengan gelaran salafiyah. Salafiyah. Was-salafiyatu bura'a'u minhum. Dan orang-orang salaf, salafi ni yang hidup pada 3 kurun termulia. Tuan-tuan, siapa salafi sebenar? Nabi kata khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ni sahih. Manusia terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah kurun yang hidup pada zaman Nabi, 100 tahun yang pertama. Kemudian kurun yang seterusnya 100 tahun yang kedua. Kemudian kurun yang seterusnya 100 tahun yang ketiga. Ketiga 300 tahun yang pertama ini adalah kurun yang penuh dengan keberkatan. Antara yang hidup pada zaman itu Imam Syafi'i, Imam Malik ibn Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Abdullah ibn Mubarak. Ini semua ulama yang hidup pada zaman salaf. My puak ni 1200 ni, kami salafi. Jangan panggil kami Wahabi, kamilah salafi. Tak ada kena-mengena salafi yang awal yang dipuji oleh Rasulullah tu dengan kalian. Bahkan manhaj kalian berbeza dengan manhaj as-salafiyah yang dipuji dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kualiti iman mereka. Iman mereka. Ada satu artikel. Ini bukti seterusnya. Ini yang keberapa belas punya bukti. Tuan-tuan boleh tulis Google, tulis Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Cukup tulis itu, tak idinat. Artikel ni 53 muka surat. Malaysia, bahasa Melayu. Bukan luar negara. Bahasa Melayu. Betapa bahayanya kumpulan ini yang mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Seperti mana mudahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang Islam lain, maka begitulah mudahnya pendukung Wahabiyah luar dan dalam negara mengkafirkan orang lain. Sebelum saya baca artikel ni kat tuan-tuan, berapa bulan yang lepas, saya tak ingat, seorang doktor daripada Saudi, doktor syariah, Dr. Aid Al-Qurani. Bila dia mai? Siapa ingat dia mai bila? Semua duduk Indonesia kah? Okeylah, dia pernah datang. Dia mai buat ucapan, doktor syariah ni. Kemudian dia tweet. Dia tulis, wahai ulama-ulama Islam semua, tinggalkan permasalahan khilaf. Datanglah beramai-ramai ke bumi Malaysia. Ayuh kita murnikan kembali akidah mereka yang telah dirosakkan oleh ahli sufi dan kuburiyun. Orang Islam Malaysia mudah aja dia keluar ayat. Simple je. Dia nak berkeluar satu ayat mazhab ini, sebab tu dia mudah nak dia buat ni syirik ni. Buat maulid ni bid'ah syirkiyah. Maulid Nabi, hak tuan-tuan duk buat tiap-tiap tahun tu bid'ah yang syirik. Fatwa luar dan dalam negara, boleh tengok. Bid'ah syirkiyah, bid'ah yang syirik. Kan, hak lain tu zikir ramai-ramai tu bid'ah, tu dia sebut. Saya tersebut pasal bid'ah sikit, kan? Lepas ni tajuk lepas ni saya sebut sikit pasal bid'ah sikit saja. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia tulis dalam tu, dia kata mai semua pakat ulama-ulama pakat mai sini. Kita bersihkan balik akidah orang Islam di Malaysia ni. Telah dirosakkan oleh ahli-ahli sufi dan juga kuburiyun, orang-orang kubur. Orang kubur ni mereka gelar kepada kita semualah yang menziarahi wali-waliullah yang meninggal dunia, kita ziarah. Kan? Yang tu dilakukan oleh
oleh para ulama, benda tu bukan syirik, kan? Menziarahi kubur, bukan kita sembah kubur tu. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam buku ni, dalam risalah ni 53 muka surat ni, tuan balik tulis, boleh print, saya print keluar dah, takut mereka ubah, kan? Tapi lama dah lah, 2 tahun dah tak silap saya dah dalam ni, kan? Tuan-tuan tengok Wahabiyah ni juga adalah satu aliran, sebelum saya lupa, mereka juga aliran yang menolak tasawuf. Sebab tu mereka boleh sebut yang merosakkan akidah umat Islam ni siapa dia? Ahli sufi. Mudah, senang je nak sebut. Tasawuf ni satu ilmu yang lebih kotor daripada ayat apa? Ayat acak. Ni bahasa memang utara piau tu, tahulah siapa sebut, kan? Ilmu tasawuf ni yang 1200 tahun, sejak 1200 tahun apabila ditanyakan kepada ulama Islam apakah itu ilmu fardu ain, mereka akan jawab fiqh, tauhid, tasawuf. Mai Wahabi hak baru lahir ni, dia kata tasawuf ni kotak macam ayat cak. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya lah, tuan. Bukan beza kecil dengan kita dengan Wahabiyah, aliran ini sudah jadi beza yang terlalu jauh. Bila saya tengok dah jadi beza sampai dulu, ulama kita bersabar. Ulama kita tidak pernah mengeluarkan Wahabiyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu. Tapi bila dah terlalu melampau, satu perhimpunan para ulama Ahlus Sunnah diadakan di Chechnya, di situ antara resolusinya, ulama-ulama kita juga mengeluarkan Wahabiyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muka surat 9 saya baca, tuan. Ni dia cerita tentang perkembangan aliran sesat. Perkembangan aliran-aliran sesat, Al-Jahmiyah, Kullabiyah, As-Sufiyah, antara yang sesat. Kemuncak tasawuf Asy'ariyah berada di tangan seorang lelaki yang diberi gelaran sebagai Hujjatul Islam, iaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, dan karya agung beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang dibawa oleh Ghazali dengan nama tasawuf ini sebenarnya adalah ilmu falsafah Yunani Greek. Tasawuf ni, tuan-tuan nak mengaji itulah, yang lebih tinggi sehingga membawa kepada hulul, bersatu Tuhan dengan makhluk. Sedangkan Asy'ariyah pada dasarnya mengingkari keberadaan Tuhan pada tempat. Aliran tasawuf merupakan aliran yang mendapat sambutan meluas dalam kalangan pengikut Asy'ariyah. Kita lah sesat ni. Asy'ariyah memang semua kita belajar lah tasawuf dewasa ini. Dan kemuncak tasawuf Asy'ariyah adalah mereka menjadi para penyembah kubur, sebagaimana fenomena ini disaksikan semua, terutama di bandar suci Asy'ariyah, iaitu Mesir. Tuan-tuan nampak ucapan dia, mudah je dia nak sebut penyembah kubur, syirik, bid'ah, sesat. Inilah Wahabi. Sebab tu dia mudah menghukum orang, dia mudah mengeluarkan satu orang Muslim daripada nitaq, daripada dairah al-Islam. Ini yang bahaya. Dan itu bukanlah manhaj salaf dan ulama khalaf. Bahkan dia kata Asy'ariyah ni ada beberapa kumpulan. Asy'ariyah dan Maturidiyah ada beberapa kumpulan. Kumpulan pertama Ahlul Kalam. Antaranya siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Bahili, Imam Ghazali, Imamul Haramain, Imamul Amidi. Ni ulama besar ni, dunia Islam, ulama besar dunia Islam. Kemudian dia kata kumpulan yang kedua adalah Ahlul Hadis dan Fuqaha. Ahlul Hadis Fuqaha ni antaranya Imam Baihaqi, Imam Qurtubi, Imam Suyuti. Tuan-tuan ni semua Asy'ariyah. Semua ulama-ulama Asy'ariyah yang mewakili kurun-kurun tertentu, bahawa fahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah fahaman yang dipilih sejak 1200 tahun.
maka tenanglah wahai umat Islam sekalian yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di belakang kita, di atas kita ada ribuan para ulama yang telah pun menunjukkan kepada kita tentang kesolehan ilmu dan keberkatan hidup mereka, dan akidah mereka adalah Asy'ariyah. Kita nak risau apa lagi? Kita Asy'ariyah seperti mana yang dianuti oleh Imam Nawawi, Imam Khattabi dan Imam Baihaqi dan sebagainya. Kita berasa senang dan senang insya-Allah, kerana mereka ini imam-imam yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang dibawa kepada kita ni. Kata pengarang artikel ni, yang ketiga, kumpulan Asy'ariyah ni kumpulan Sufiyah. Dengar nah? Geng-geng tarikat ni dengar. Mereka ini adalah yang paling jauh daripada Islam dan dekat kepada kekufuran dan syirik, seperti Alwi Al-Maliki, ulama Usa'ah, Syekh Alwi Al-Maliki, Habib Jufri, Habib Omar, kaum Deobandiyah dan Berelwiyah. Habis 200 juta tu ada di Pakistan tu. Paling hampir dengan syirik dan paling hampir dengan kufur. Ingat mulut dia. Ini hak hidup hari ni. Sama dengan yang hidup di luar negara, sama dengan pengasas mereka, dan sama dengan sumber utama mereka. Tuan, itu yang saya nak bentangkan. Dari segi bid'ah, aliran Wahabiyah kesemuanya sepakat, kesemuanya sejak 200 tahun sampai hari ini, bid'ah hanyalah satu saja, iaitulah kesemua bid'ah adalah neraka. Saya ulang sekali lagi, kesemua ulama Wahabiyah luar dan dalam negara berpendapat bahwasanya bid'ah hanya satu saja, iaitulah bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah dalalah. Dan pendapat ini membelah ijma' ataupun membelah jumhur ulama. Jumhur ulama sejak 1200 tahun yang lalu sampai ke malam ini, mereka berpendapat bahwasanya bid'ah itu ada dua. Ni hak baru main ni je kata ada bid'ah satu. Bid'ah maksudnya dalalah, sesat. Bid'ah bermaksud neraka. Wahabiyah sahaja. Bermula daripada Imam Asy-Syafi'i, paling awal Imam Syafi'i menyebutkan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, mahmudah yang dipuji, bid'ah yang baiklah, wa madhmumah, bid'ah yang dikeji. Bid'ah ialah perkara semua urusan yang baru dalam agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bid'ah. Kita nampak macam bahayalah ustaz, bid'ah, benda tu Nabi tak buat. Ya, benda tu Nabi tak buat. Urusan baharu di dalam agama yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kenapa majoriti ulama Islam sejak 1200 tahun tetap membahagikan bid'ah itu dua, ataupun bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah? Kerana dalil-dalil yang diteliti oleh para ulama ini yang melihat bahwasanya perkara baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak semestinya ia adalah bid'ah. Contoh, benda Nabi tak buat tetapi dia tak bid'ah. Kita ambil contoh ketika Nabi hidup. Laju-laju saya sebut kat tuan-tuan. Satu, Nabi solat bersama dengan para sahabat. Bangun daripada rakaat, Nabi pun sebut sami'allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamd. Ada satu orang sahabat, hadis ni sahih. Ada satu orang sahabat, Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dia tambah. Habis semayang, Nabi tanya, siapa yang tambah? Apa maksud tambah? Nabi tak pernah ajar. Satu sahabat angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya. Nabi tak pernah ajar. Maka Nabi pun sebut, wahai fulan, sesungguhnya tadi ketika kamu melafazkan perkataan itu, aku melihat
lebih 30 para malaikat yang berebut-rebut untuk menuliskan pahala bacaan kamu tadi. 1. 2. Bilal ibn Rabah, waktu Nabi peristiwa Mi'raj masuk syurga, dengar Bilal tapak kaki dia khashfana alaih. Nabi mendengar saut khashfana alaih Bilal. Bilal ke Abu Hurairah? Bilal. Oi, tahu dah cerita ni tak payah cerita. Cerita yang tuan-tuan tahu tak apa kan? Bilal. Nabi turun, wahai Bilal, apa amalan yang kamu lakukan sehingga aku mendengar bunyi kamu berjalan di dalam syurga? Subhanallah. Bilal kata, ya Rasulullah, tiap-tiap kali berwuduk aku solat sunat 2 rakaat. Solat sunat wuduk 2 rakaat tidak diajarkan lagi oleh Rasulullah ketika itu. Kemudian baru mai hadis, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, kemudian dia solat 2 rakaat, maka diampunkan semua dosa dia yang telah lalu. Apa semua Nabi sebut. Yang tu hadis tu selepas peristiwa ni Mi'raj ni. Ni disebutkan oleh ulama hadis. Sebab Wahabi kata saya menipu. Bila saya kata Bilal buat satu benda yang Nabi tak buat, Bilal buat solat sunat wuduk, kan, dia tulis dalam komen tu, tengok ustaz ni menipu. Ni ada hadis ni, dia buat main hadis, sesiapa yang berwuduk seperti aku berwuduk kemudian solat 2 rakaat, maka dia dapat sekian-sekian. Tu kan Nabi ajar, kan. Hadis tu di Madinah. Yang hadis Bilal ni sebelum tu lagi. Itu dijawab oleh ulama hadis, bukan imam Masjid Negara. Ni ulama hadis, Al-Hafiz Abu Syamah, dia jawab benda tu. Tuan-tuan, maka Bilal buat satu benda yang belum diajar oleh Rasulullah. Nabi tak kata dia bid'ah. Selama mana urusan baru yang dibawa itu berada di bawah dalil umum, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan benda baru. Kalau benda baru yang dibawa tu tak ada dalil langsung, tak ada kena mengena dengan syariat, yang tu bid'ah yang tidak akan diterima. Bid'ah yang akan ditolak. Sahabat yang nak duduk di tengah panas dengan niat ibadah, duduk di tengah panas tu, Nabi kata masuk, yang tu tak ada kena mengena dengan ibadah, tak payah. Nampak, ditegur oleh Rasulullah. Sahabat ketiga dia solat, lepas Fatihah dia akan baca qul huwallah, selepas qul huwallah baru dia baca surah. Sagi rakaat kedua baca Fatihah, kemudian dia baca qul huwallah, baru baca surah. Sagi semayang lagi macam tu juga dia buat. Bila sahabat lain tengok, dia ni duk ulang qul huwallah ni, pelik, Nabi tak pernah ajar. Bawa jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia buat sekian. Nabi tanya dia, kenapa kamu buat macam tu? Dia pun jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, aku suka surah ini wahai Rasulullah. Nabi tak pernah ajar. Bila Nabi tanya kenapa kamu buat macam ni, dia kata aku suka dengan surah ni, sebab tu setiap rakaat aku akan baca selepas Fatihah qul huwallah, kemudian baru baca surah lain. Nabi pun sebut, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cinta kamu kepada surah ini akan membuatkan kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Bukan bid'ah. Okay, lepas Nabi wafat, selepas Nabi wafat berlaku perang besar, ramai sahabat yang menghafal Quran mati syahid. Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar yang waktu tu khalifah. Sayyidina Umar kata, ya khalifata Rasulillah, panggilan ketika itu. Amirul Mukminin start zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar dipanggil Khalifah Rasulillah, Khalifatu Rasulillah. Sayyidina Umar kata, wahai Khalifah Rasulillah, ramai di kalangan sahabat kita yang menghafal Quran syahid. Aku cadangkan kepada kamu dihimpun dan dibukukan Al-Quran. Saya tuan-tuan pelik pula. Ni kuih pelik ni, dibukukan Quran. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi wafat, Al-Quran ini
belum lagi dibukukan dalam ni buku lain lah, ni buku fiqh harakah kan, Quran lah maksudnya, belum dibukukan. 2 helai ada di rumah sekian, 6 keping ada di rumah sekian. Pasal saya sebut keping sebab waktu Nabi hidup, Quran ditulis di atas pelepah tamar, di atas tulang, di atas macam tu. Ditulis 6 muka surat ditulis di atas ni, duduk rumah sahabat yang berlainan sampai Nabi wafat. Dan ramai juga di kalangan sahabat yang menghafal Quran di dalam dada mereka. Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Umar, ini semua hufazul Quran. Haram ibn Milhan, ini nama-nama yang saya sebut sikit kan, nama yang pelik sikit. Sahabat lah ni, Haram ibn Milhan. Jadi bila berlaku perang waktu tu, zaman Sayyidina Abu Bakar ni banyak perang besar, maka ramai yang syahid. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, kita perlu bukukan Quran. Bid'ah ke tak bid'ah? Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Macam mana nak buat ni, nak bukukan Quran? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, macam mana kamu nak buat satu benda yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Kan Sayyidina Abu Bakar pun dia jaga-jaga. Maka diterangkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni antara sahabat yang kita kata 10 yang paling alim lah. Di kalangan 140,000 sahabat ni, antara 10 yang paling alim salah seorangnya Umar. Nabi pernah bermimpi, hadis sahih, Nabi minum susu sehingga kenyang dan keluar di celah-celah jari ni susu ni, meleleh bukan keluar ni, meleleh susu. Kemudian berbaki, Nabi berikan baki itu kepada Umar bin Al-Khattab dalam mimpi itu. Sayyidina Umar je yang dapat, dan Umar pun minum bagi habis. Nabi pun cerita kat sahabat, wahai ya Rasulullah, ma awalta, apa yang kamu takwil mimpi itu? Nabi kata al-ilm, ilmu. Dah bayang tengok Sayyidina Umar. Jadi dia pun terangkan kepada Sayyidina Abu Bakar, hadza wallahi khair ya khalifata Rasulillah. Ini amalan yang baik wahai khalifah Rasulullah. Kan, selepas ni berlaku perang lagi, syahid lagi yang menghafal Quran, kemudian syahid lagi, ke mana akan disimpan Al-Quran ini? Di mana umat Islam akan rujuk? Fansyaraha sadru Abi Bakrin, maka terbukalah jiwa dan pemikiran Abu Bakar. Fawafaqa Umar bin Al-Khattab, dia pun bersetuju dengan Sayyidina Umar. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Himpun Quran dalam buku tu, Nabi hidup ke Nabi dah wafat? Nabi dah wafat. Maka dia bid'ah, dan dia adalah bid'ah hasanah. Dan berpuluh lagi yang dilakukan oleh para sahabat selepas kewafatan Rasulullah, yang mana benda tu adalah bid'ah hasanah. Tuan-tuan bayang tengok, kita dengan Wahabi ini, bila kita buat satu ibadah, benda tu bid'ah hasanah, maksudnya kita buat tu insya-Allah dapat pahala. Bila dapat pahala, buat banyak, insya-Allah menuju ke syurga. Tiba-tiba Wahabi mai, dia kata apa? Tu bid'ah dalalah, bid'ah sesat. Bila bid'ah sesat dapat apa? Dapat dosa. Bila dapat dosa masuk neraka. Ulama kita tunjuk satu benda, itulah jalan ke syurga. Mai ulama Wahabi dia kata itulah neraka. Bagaimana mungkin untuk kita bagi tahu masyarakat, tak apalah Wahabi ni beza sikit je. Yasin malam Jumaat, bid'ah dalalah. Zikir kuat lepas mayang, bid'ah dalalah. Tak asal kita dalam surah ni buat berapa bid'ah dalalah dah, berapa benda dosa dah kita buat. Bagi aliran Wahabi ni, hak kita buat tadi berapa dah benda baru dalam agama yang kita buat, yang bagi mereka adalah sesat dan berdosa. Tuan-tuan, dosa bid'ah buat satu benda baru dalam agama, dosa yang besar. Sebab tu ulama kita kata bukan semua bid'ah itu dalalah, ada sebahagiannya adalah hasanah. Talqin dalalah. Quran apa awa tu baca Quran sejam tu, dia tulis siap dah kan, Wahabi Malaysia tulis dah bid'ah dalalah, pakat pilah bid'ah dalalah. Berapa ribu orang buat bid'ah dalalah, buat benda mungkar tu bagi pandangan mereka.
Beza jauhnya perbezaan kita dengan mereka ialah apabila ulama kita tunjuk ni jalan ke syurga, ulama dia kata itulah jalan pergi neraka. Sebab itu tuan-tuan, bila saya tengok sampai ke situ dia punya parah dia, saya pun bercakap kan, supaya kita tidak menyebarkan video-video yang diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka, supaya umat Islam tidak lagi bertambah pening, bertambah serabut, bertambah berpecah. Itu tak tajuk berpecah ya tuan, lebih mengelirukan masyarakat. Bila bawa pandangan mazhab ni, bila kita tanya Wahabi ni, bila orang tanya mazhab fiqh, mazhab apa sebenarnya? Syafi'i. Kami ngajak kitab Syafi'i ni, tengok ni, mazhab Syafi'i. Tapi waktu ngajak saya rasa pendapat ni lemah, dan pendapat yang kuat bagi saya ialah dia pula mujtahid tarjih, dia pula jadi imam. Kita tanya mazhab apa ni? Mazhab Syafi'i. Tapi bila berfatwa, bila ajak masyarakat apa semua, ambil mata, paha tak aurat, semayang lama-lama tak payah qada, sentuh laki perempuan sebenarnya tidak membatalkan wuduk. Sampai hari ni ada mesej masuk dalam WhatsApp saya ni, ustaz, ulama-ulama kita duk bohong kita ke ustaz dulu? Saya kata kenapa? Ni saya baru dapat ni pandangan yang sebenar, rupanya tak boleh ziarah kubur, berdosa pada pagi Syawal. Kita dah buat dosa lama dah, ulama kita ajak. Memecah belahkan masyarakat Wahabiyah ini. Ni yang kita sebut. Dia ambil fatwa mazhab sana, mazhab sini, mazhab sana, mazhab sini, bagi kat masyarakat. Masyarakat pening. Sebenarnya tidak membatalkan aurat menyentuh wanita. Jadi orang awam ni, ustaz duk belajar 12 tahun dah fiqh Syafi'i pun semua ni, tok guru kita duk bohong kah? Baru ni puasa 6, dia buat naik dalam status dia tuan-tuan, buat naik status puasa 6 Syawal. Sebenarnya puasa 6 Syawal ni makruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang kalian nak daripada masyarakat ni? Adakah lebih memahami Islam, ataupun berlaku lebih perpecahan, ataupun lebih berlaku kekeliruan? Nak apa dari masyarakat sebenarnya ni? Bila kita kata fahaman ini, fatwa macam ni boleh bawa masyarakat celaru, dia jawab, dia kata memang nak bagi celaru. Dia kata orang jahil je celaru, dia kata. Masuk dalam internet, bagi tahu ni kat rakam, dia bagi tahu kat rakam, potong buat bagi jawapan. Yang ni potong ni, dalam internet. Potong jawapan ni, letak dalam internet. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan? Jadi masyarakat jadi makin celaru, makin tak faham, dan akhirnya mereka anggap kita ni sebenarnya kena bohong lama ni. Kan? Itulah bahaya Wahabi yang saya ambil masa sangat untuk bercakap secara ringkas pada malam ni pada tuan-tuan. Saya rasa sekadar tu dulu, insya-Allah. Saya rasa semua boleh faham lah takat mana, sekadar mana bahaya dia, apa tindakan kita. Maksudnya kalau video-video dia yang mengelirukan, tak payahlah sebarkan. Kemudian jaga anak-anak kita. Raya baru ni pun subhanallah, banyak ustaz sendiri, kan, seorang ustaz sendiri dalam kereta dengan anak dia nak pergi ke kuburan lah. Anak dia kata, bapa nak ke mana ni? Kan? Kita nak ziarah ni lah, kubur nenek. Tak boleh. Kan? Dia kata tak boleh, benda ni bukan sunnah. Dia kata ni bid'ah, benda keji. Benda keji, break selalu. Benda keji, kawan tu dia ustaz. Kan? Tiba-tiba anak dia pula banyak di universiti sebagainya. Maka dengan sebab tu juga dulu saya masuk ke sekolah-sekolah, bukan saya masuk, orang panggil lah ceramah ke sebagainya kan. Saya tinggal siap sekolah menengah, sekarang universiti pula panggil, alhamdulillah banyak daripada Perlis, daripada UUM kan, sampailah ke Sabah Sarawak, universiti banyak panggil.
Dan saya ambil peluang tu lah untuk bukan memburuk-burukkan. Kita nak cerita ni, ini kedudukan dia. Ini kedudukan dia, ini langkah yang perlu kita ambil. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina ya Allah. Tambahkanlah kepada kami ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah, supaya kami dapat berjumpa dengan Nabi SAW dan mendapat ridha-Mu di Jannatul Firdaus ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.